ketibaan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Zulkifli Idrus, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Putra Malaysia. Para hadirin diminta untuk berdiri bagi menyanyikan lagu Negaraku dan Putra Gemilang. Para hadirin dipersilakan duduk. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Zulkifli Idrus, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Putra Malaysia. Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri,
Timbalan Dekan Pengajian Siswazah Jaringan Industri dan Masyarakat menjalankan tugas Dekan Fakulti Ekologi Manusia. Yang berbahagia Profesor Dr. Zaid Ahmad, penceramah syarahan inaugural pada hari ini, pegawai-pegawai kanan Universiti, ahli pengurusan Fakulti Ekologi Manusia dan para hadirin serta penonton yang mengikuti majlis ini secara dalam talian. Selamat datang ke majlis syarahan inaugural yang berbahagia Profesor Dr. Zaid Ahmad. Bagi memberkati majlis pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Dr. Ahmad Nasir Muhammad Yusof untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beraneka kurniaan dan anugerah yang tidak ternilai buat kita semua. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat dan yang mengikut jejak langkahnya hinggalah ke akhir determinasi. Ya Allah yang musabibal asbab, bersempena dengan perhimpunan yang diadakan ini, kami memohon supaya pengertian falsafah, pembumian epistemologi dan naratif mutaakhir dalam wacana ketamadunan akan dapat dipahami dengan jayanya dan seterusnya mengamalkannya serta sentiasa hidup di hati sanubari setiap yang hadir pada pagi ini, termasuk sikap, watak dan perbuatan. Ya Allah, gerakkanlah hati, amalan dan fikiran kami ke arah amalan ma'ruf, berhijrah daripada jahil kepada berpengetahuan, berkeadaan tidak baik kepada baik dan lebih baik serta mencapai al-falah mengikut petunjuk pimpinanmu ya Allah. Semoga dapat menempuh hidup baru dan maju ke hadapan sesuai tujuan insan dijadikan sebagai khalifah di muka bumi yang luas terbentang. Ya Allah yang mujibad da'awat, jadikanlah kepahaman kami terhadap epistemologi Islam yang berpusatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam maksud Allah sebagai sumber ilmu pengetahuan dan kebenaran, dan juga kepahaman kami bahawa epistemologi Islam yang berpusatkan kepada manusia dalam erti manusia sebagai insan yang berusaha mencari pengetahuan yang benar, dan bahawa dalam wacana falsafah Islam, lingkungan kepahaman metafizik, epistemologi, aksiologi dan etika menyatu dalam bentuk mistik yang dihubungkan dengan epistemologi yang benar. Ya Allah ya Fatihal Abwab, kami juga memohon kepada-Mu ya Allah agar mengurniakan suatu anjakan paradigma epistemologi pemikiran Islam sebenarnya yang dipelopori oleh sarjana-sarjana falsafah hebat terdahulu seperti Al-Kindi, Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Rushdi dan lain-lain dalam kalangan kami. Mantapkan jiwa dan sanubari kami dalam menyingkap peradaban dan kebenaran naratif mutaakhir, berpastikan Al-Quran, Al-Hadis, penyidikan almiah dan pembentukan logika pada pemikiran ahli falsafah terdahulu, antaranya Heraclitus, Parmenides dan sebagainya, dan menjadikan kami berupaya memahami maksud sebenar epistemologi ilmu yang meliputi hakikat dan sumber pengetahuan, metod peralihan pengetahuan dan kriteria kesahihan pengetahuan. Ya Allah ya Sami al-Aswat, ij'alna minan najihin fid din wad dunya wal akhirah. Semoga kita semua dapat mengembalikan kegemilangan kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengubah puak jahiliah pertama 1400 tahun dahulu dengan menanamkan semula budaya membaca yang mampu mengubah umat pada zaman jahiliah di alaf baru ini. Moga kita semua yang berada dalam majlis ini di hari yang berkat dan pagi yang dimuliakan Allah dapat mengembalikan pemula membaca sebagai anak kunci kepada ilmu pengetahuan. Menerusi falsafah Iqra akan menjadi anak kunci kepada solat, zakat, puasa, jihad, integriti dan bekerja dan laluan pembuka kepada segala ilmu Allah Subhanahu wa taala yang lain. Bila mantap ilmu maka ia akan menjadi imam dan amalan menjadi makmum yang mengikut di belakangnya dan sentiasa mengiringi. Amalan-amalan ini jika dilazimi dan istiqamah dengannya, insya-Allah ia akan menjana ketakwaan. Bila terbit, tumbuh dan membesarnya takwa, maka disitulah kekuatan umat Islam hari ini. Menjadi umat Islam yang bukan hanya pada nama, tapi umat Islam pada amalnya yang kembali kepada prinsip asal
iaitu falsafah Iqra. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana syaqiyyan wala matrudan wala mahruma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai satu perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan kami pula selepas ini sebagai satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Dan janganlah Engkau jadikan pada diri kami ini dan mereka yang bersama kami pada hari ini kebinasaan dan menyingkirkan kami dari memperolehi rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Dr. Ahmad Nasir Muhammad Yusof di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kurnia dan inayahnya, maka dapat kita berkumpul pada pagi yang berbahagia ini bersempena dengan majlis syarahan inaugural yang berbahagia Profesor Dr. Zaid Ahmad bertajuk Pemeribumian Epistemologi dan Naratif Mutakhir dalam Wacana Ketamadunan. Untuk makluman semua, majlis syarahan inaugural ini diadakan secara dalam talian mengikut norma baharu dan dipancarkan secara langsung melalui Facebook UPM dan Facebook FEM. Anda dialu-alukan untuk menekan butang like dan share halaman-halaman Facebook tersebut. Bagi meneruskan majlis dengan sukacitanya menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Zulkifli Idrus, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Putra Malaysia untuk mempengerusi majlis dan seterusnya memperkenalkan penceramah kita pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, Timbalan Dekan Pengajian Siswazah dan Jaringan Industri dan Masyarakat, dan juga sedang menjalankan tugas Dekan Fakulti Ekologi Manusia. Yang berbahagia Profesor Dr. Zaid Ahmad, orang yang paling penting pagi inilah. Tanpa Prof. Zaid, majlis pagi ini tak boleh berjalan lah, ya. Dan juga ahli keluarga beliau. Saya difahamkan isteri Prof. Zaid dan dua orang cahaya mata beliau ada bersama kita pagi ini. Boleh? Okey, alhamdulillah. Pegawai-pegawai kanan UPM, ahli pengurusan fakulti, tetamu-tetamu jemputan, para staf dan pelajar jika ada, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberi peluang untuk bersama-sama bagi meneruskan usaha memertabatkan kesarjanaan ilmu pada pagi Jumaat yang barakah ini. Semalam sebaik saja saya terima salinan monograf inaugural Prof. Zaid ni. The first thing I did ialah saya Google maksud epistemologi ni. Ya, satu perkataan yang sangat asing lah pada seorang saintis ayam seperti saya, ya. Dan mengikut Wikipedia, epistemologi, nak sebut pun saya kena berhati-hati ni, adalah kajian tentang sifat, pengetahuan, justifikasi dan rasionalisme kepercayaan. Betul ke Prof. Zaid? Betul okey. That's good. Dan mulanya saya ingat perkataan
epistemologi saja yang asing bagi saya. Tapi bila saya baca inaugural tu, selalunya saya akan baca lah just to see what I mean, to understand what it's all about. After saya baca page by page, sebenarnya banyak perkataan yang saya tak familiar, walaupun dalam bahasa Melayu. Sebab perkataan-perkataan yang digunakan oleh Prof. Zaid ni tersangat bombastik lah. Ya, dan agak berbelit lidah nak sebut. Dan ini jelas menunjukkanlah kehebatan profesor-profesor di UPM ni. Sebenarnya dalam digital era digital hari ini, kita sangat jarang berbicara mengenai ketamadunan. So sama ada kita sedari atau tidak, pengajian tamadun adalah sangat penting pada masa kini untuk kita mengenali keunggulan tamadun-tamadun besar kuno, kelebihan dan kelemahan masa dahulu dan kini bagi merencana strategi masa hadapan. Hal ini penting agar tamadun Malaysia yang bakal dibina oleh rakyat Malaysia dari pelbagai etnik dapat mengambil kira resepi yang ada dalam setiap tamadun besar yang dimiliki mereka, seperti tamadun Islam, tamadun Melayu, tamadun India dan tamadun Cina. Oleh itu kita sangat bertuah lah pagi ini kerana Prof. Zaid akan mengupas isu-isu ketamadunan sebentar lagi. Sebelum itu, saya tahu semua dah tak sabar nak dengar syarahan Prof. Zaid, tapi saya ingin membacakan latar belakang Prof. Dr. Zaid bin Ahmad. So, Prof. Zaid Ahmad dilahirkan di Cenor, Pahang. Dan yang specialnya, setiap tahun birthday Prof. Zaid ni adalah cuti umum. That's something special lah. Kerana beliau dilahirkan pada 1 Mei, Hari Buruh, 1962. So Prof. Zaid is 3 years older than me. So beliau mendapat didikan awal di Sekolah Kebangsaan Jengka Batu 13 pada tahun 1969 hingga 1975 dan kemudiannya Sekolah Menengah Agama Cenor pada tahun 1976 hingga 1977. Dan pada usia 16 tahun, beliau meninggalkan kampung halamannya di Cenor, merantau ke Bandar Diraja Pekan dan melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Agama Tengku Ampuan Fatimah pada tahun 78 hingga 1979. Selanjutnya, beliau memasuki tingkatan 6 di Sekolah Tinggi Agama Sultan Abu Bakar Pekan pada tahun 1980 hingga 1981 dan menduduki sijil tinggi persekolahan. Beliau kemudian melanjutkan pelajaran ke UKM pada tahun 1982 dan menamatkan ijazah pertamanya pada tahun 1986. Saya tak pasti apa bidang sebab tak ada ditulis. Dan semasa Prof. Zaid ni seorang mahasiswa, beliau sangat aktif dengan aktivisme pelajar. Dan beliau banyak berinteraksi dengan ilmuwan dengan mengikuti pelbagai wacana ilmiah di universiti. Di situlah minat beliau kepada dunia akademik mulai berputik. Sebaik tamat pengajian pada tahun yang sama, beliau diterima sebagai tutor di Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia. Waktu itu. Dan beliau seterusnya ditawarkan cuti belajar melanjutkan pengajian di peringkat master di Department of Middle Eastern Studies, Faculty of Arts di Victoria University of Manchester pada tahun 1987 hingga 1989. So mungkin Prof. Zaid ni seorang peminat tegar Manchester United kot atau Manchester City? Old Trafford, okay. But the thing is, Prof. Zaid, bila orang tanya saya which team I support, dalam EPL lah, jawapan saya ialah any team that play against Manchester United. So saya minta maaf lah Prof. Zaid. So apabila Fakulti Ekologi Manusia ditubuhkan pada 1992, beliau bersama kumpulan pertama menyertai fakulti baru itu dan kemudiannya mengetuai unit Tamadun Islam. Pada 1995, beliau sekali lagi berangkat ke Manchester, United Kingdom untuk meneruskan pengajian peringkat Dr. Falsafah
dan memperolehi ijazah PhD pada tahun 1999 dalam bidang falsafah dan tamadun. Dan pada waktu ini, Prof. Zaid adalah penyandang kerusi profesor dalam bidang falsafah dan pengajian tamadun di Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan UPM. Dalam tempoh lebih 3 dekad berkhidmat di UPM, beliau telah menjawat berbagai jawatan termasuk Pengetua Kolej Sultan Alauddin Sulaiman Shah dan Dekan Fakulti Ekologi Manusia daripada 2011 hingga 2016. Dan sejak 3 dekad yang lalu, beliau telah mengajar dan menyampaikan kuliah mengenai pelbagai subjek dan bidang utama falsafah, ketamadunan, kemanusiaan, sains sosial, peradaban termasuk sejarah dan lain-lain. Dan beliau juga telah dijemput menyampaikan ucap tama kuliah dan seminar di pelbagai negara, termasuklah UK, New Zealand, Jerman, Afrika Selatan, Laos, Brunei dan Bangladesh dan Indonesia. Dan salah satu daripada kejayaan beliau ialah buku The Epistemology Ibn Khaldun yang merupakan magnum opus bagi dirinya. Diterbitkan pada 2003 oleh Routledge, Taylor dan Francis, London, dan diterbitkan serentak di USA dan Kanada dan telah diulang terbit pada 2007 dan 2010. Dan buku ini menemui khalayak antarabangsa dan merupakan salah satu rujukan utama dalam kajian Khaldunian Contemporary. Dan pada tahun 2003, Prof. Zaid dilantik sebagai sarjana pelawat dari pakar rujuk bagi Islam di Asia Selatan dan Pasifik di School of Social Cultural Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, the Victoria University of Wellington, New Zealand. Dan pada tahun 2009, beliau telah mewakili Malaysia ke UNESCO High Level Meeting mengenai pengajaran dan pembelajaran falsafah di wilayah Asia dan Pasifik di Manila, Filipina. Dan beliau juga merupakan panel dan narasumber bagi International Institute of Islamic Thought Asia Tenggara dan Asia Timur. Dan beliau sering diundang menyampaikan bengkel, seminar dan ceramah mengenai pelbagai topik berkaitan pembaharuan peradaban, epistemologi dan reformasi pendidikan. Tapi yang tak ada sebut di sini ialah beliau pernah dijemput sebagai pengulas keputusan pilihan raya umum ke-14. Betul kan, Prof. Zaid? Saya rasa masa tu Prof. Zaid tak tidur satu malam masa tu. Saya ingat lagi. So dengan pencapaian cemerlang dan hebat ni, marilah kita bersama-sama mendengar syarihan inaugural oleh Profesor Dr. Zaid Ahmad yang bertajuk, saya kena sebut pelan-pelan ni, takut silap Pemeribumian, Epistemologi dan Naratif Mutakhir dalam Wacana Ketamadunan. Dengan hormatnya, saya mempersilakan Prof. Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah wa ma taufiqi illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin al-mab'uth rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Zulkifli Idrus, sahabat saya, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi Universiti Putra Malaysia yang menjalankan fungsi Naib Chancellor. Terima kasih Prof. Datuk kerana sudi hadir pada pagi ini. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, Timbalan Dekan Pengajian Siswazah dan Jaringan Industri dan Masyarakat yang kini menjalankan tugas Dekan Fakulti Ekologi Manusia.
pegawai utama Pegawai Kanan Universiti, ahli pengurusan kanan Fakulti Ekologi Manusia, teman-teman Fakulti Ekologi Manusia, para tetamu saya yang dapat hadir pada pagi ini dan juga yang sedang menonton siaran langsung pada pagi ini daripada Malaysia, Indonesia, Brunei dan juga di belahan dunia yang lain. Terima kasih kerana meluangkan masa pada pagi ini. Alhamdulillah, saya membanjakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala setinggi-tingginya kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk saya menyampaikan syarahan inaugural saya. Mungkin inaugural ni sepatutnya awal, Datuk, tapi saya ni dah jadi exaugural, jadi bukan. Namun demikian, alhamdulillah ya, kita dapat juga melaksanakannya, alhamdulillah, pada pagi ini di dalam suasana pandemik ini. Yang bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan semua, sepanjang sejarah banyak bangsa mengalami kekalahan fizikal, tapi itu tidak pernah menandakan berakhirnya suatu bangsa. Tetapi apabila suatu bangsa itu menjadi mangsa kekalahan psikologi, maka ini menandakan berakhirnya sebuah bangsa. Ini saya petik dari Ibn Khaldun. Tanggal 29 Januari 1258 Masehi, lebih 7 abad yang lalu, tatkala ketumbukan bala tentera Mongolia di bawah pimpinan Hulagu Khan bersama para soldadunya yang bengis dan ganas mengepung kota Baghdad. Di tengah kota itu berdiri sayu sebuah gedung ilmu menunggu detik kemusnahan. Gedung ilmu paling hebat, sohornya pada waktu itu, terpaksa menahan pilu saat isi perutnya dirobek dan dihambur keluar oleh tangan-tangan kasar bangsa barbarik yang bebal. Bangsa ini tiada kenal erti hormat, apatah lagi menyantuni ilmu. Gedung ilmu terulung ini telah digeledah dan dihancurkan semahunya. Para cendekiawan dalam pelbagai disiplin, karya para cendekiawan dalam pelbagai disiplin, hasil tekunan bertahun lamanya, diselerakkan dan dihumban ke dalam sungai Dajlah, hingga airnya menjadi hitam oleh warna tinta dari helaian naskah, kitab dan manuskrip malang itu. Ini adalah coretan duka kemusnahan Baitul Hikmah, sebuah lambang kebanggaan dan kegemilangan ilmu dan peradaban Islam era Abbasiyah. Baghdad, kota 1001 malam, yang sinonim dengan segala cerita keindahan, kemewahan, dan keagungan, hancur tidak bersisa. Namun tiada siapa yang dapat membayangkan dari bangsa barbarik yang biadab itu, lahir kemudiannya dari sulbi keluarga itu sendiri, sosok pemimpin yang bukan sahaja menerima Islam, tetapi muncul sebagai pejuang yang menjulang obor ilmu dan panji-panji Islam. Meskipun Baghdad kecundang di medan tempur, namun keseluruhan jiwa dan kekuatan tradisi ilmu dan budaya serta nilai yang sudah mengakar kukuh dalam masyarakat kota tersebut tidak pernah tewas. Keteguhan ilmu dan jati diri mereka tidak pernah terkesan oleh kekalahan itu. Demikianlah ampuhnya kehebatan ilmu dan tradisi yang telah membentuk watak dan jati diri masyarakat kota tersebut. Inilah kekuatan etos bangsa pemilik budaya tinggi kekotaan, seperti mana yang disifatkan oleh Ibn Khaldun sebagai ahlul hadar wal amsar, masyarakat kota yang maju. Ternyata kekuatan ilmu dan tradisi yang begitu menunjang tidak mampu sama sekali digugat dengan kekalahan di medan tempur. Kisah kejatuhan kota Baghdad dan keutuhan watak dan jati diri masyarakatnya itu memberi ilham kepada saya untuk mengangkat peristiwa ini sebagai tamsilan akan betapa pentingnya kekuatan ilmu dan keutuhan tradisi dalam mempertahankan identiti dan menentukan hala tuju dan bentuk peradaban bangsa.
Sukacita saya membuka tirai syarahan ini dengan mengajak kita semua mengimbau semula kisah yang menimpa kota Baghdad bagi memperlihatkan betapa kekuatan ilmu dan jati diri yang terbentuk dari budaya hadar dan amsar itu begitu tegap tunjangnya sehingga tiada tergugat oleh tewasnya bangsa itu di medan tempur. Yang bagi Datuk dan para hadirin sekalian, saya mengambil kesempatan ini untuk bertolak daripada premis besar bahawa tamadun adalah manifestasi daripada dinamika sosial manusia sepanjang zaman. Sementara menerima hakikat bahawa dinamika sosial itu adalah ciri tabi'i dalam penciptaan kemajuan dan pencapaian tamadun, saya juga mengambil pendirian bahawa apa yang terhasil dari dinamika tersebut adalah natijah daripada impian, renungan, pemikiran dan cita-cita masyarakat bangsa itu. Adapun kesemua ini pula dizahirkan dengan upaya, usaha dan tindakan yang hasilnya dapat disaksikan dalam sejarah ketamadunan manusia sepanjang zaman. Semua ini terbit dari tujuan penciptaan yang meletakkan manusia pada taraf khalifah, pemikul amanah dan penegak keadilan dalam misi penyempurnaan risalah pengabdian dan kekhalifahannya. Manusia adalah haiwan berfikir, haiwan natiq, dalam ilmu mantik orang biasa sebut ini. Daya fikir itulah yang melazimkan manusia menakul, merenung, merancang dan berikhtiar, melakukan sesuatu tindakan bagi memenuhi segala tujuan, kehendak dan impiannya tentang kehidupan. Ibn Khaldun mencatatkan dalam mahakaryanya Muqaddimah li Kitab Al-Ibar akan ciri, sifat dan potensi manusia yang membawa kepada terbentuknya suatu pola kehidupan bermasyarakat al-mujtama' al-insaniyah yang beliau istilahkan sebagai umran itu. Beliau meletakkan daya fikir manusia sebagai titik tengah dalam kerangka teori beliau tentang manusia dan ideanya mengenai kemajuan dan pembangunan. Masyarakat yang diistilahkan sebagai umran ini secara tabi'i memiliki dinamika dan berubah berasaskan kanun perubahan dan dari masyarakat desa, itu umran badawi, kepada masyarakat kota, umran hadari. Yang bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ilmu dan maklumat yang terhasil melalui daya rasa dan indera sama ada yang bersifat empiri maupun yang bersifat andaian atau tanggapan, dicernakan dalam bentuk pengetahuan, kemahiran dan teknik dan akhirnya menjadi khazanah ilmu yang memberi manfaat kepada kehidupan dan kesejahteraan manusia. Di Eropah, Renaissance memunculkan citra dan wajah inkilabiyahnya dalam arena intelektual dengan mendepani pergolakan sosial dan politik serta seni dan persuratan dengan kerangka dan epistemologi yang baharu. Kesan daripada tinggalan era ini dapat dilihat dari sumbangan karya-karya artistik yang amat tinggi atau hebat nilai seninya. Misalnya karya seni yang dihasilkan oleh Polymatic Leonardo da Vinci. Di sisi lain pula lahir seorang lagi tokoh seniman versatile, Michelangelo, yang amat terkenal dengan hasil pelbagai karya termasuk seni bena dan lukisan yang amat tinggi mutu keseniannya. Sosok ini jugalah yang mengilhamkan istilah The Renaissance Man. Namun demikian, sempadan sejarah antara Renaissance dengan era pertengahan sebelumnya masih diselubungi kekaburan. Terdapat juga dalam kalangan sejarawan yang mempersoalkan istilah Renaissance itu sendiri sebagai satu sempadan sejarah yang memisahkan era pertengahan dengan era moden. Erwin Panofsky misalnya jelas mempertikaikan penggunaan Renaissance dalam karya beliau Renaissance and Renaissances in Western Arts. Dalam salah satu bab dalam buku beliau itu, dia tulis satu bab bertajuk Renaissance Self-Definition or Self-Deception. Bagi para sejarawan sosial dan ekonomi,
terutama dari golongan yang bermazhab Longdore. Mereka melihat Renaissance cumalah sebagai suatu kesinambungan antara dua era. Sementara era pencerahan atau enlightenment yang juga familiar bagi pengkaji pemikiran adalah satu period dalam sejarah Eropah yang juga menjadi petunjuk peralihan dari zaman pertengahan ke era kemodenan. Ideologi yang bertunjangkan filsafat humanisme ini mengambil tempat dalam ruang pemikiran masyarakat pada waktu itu. Landasan filsafat humanisme Roma dan juga pelanjutan daripada filsafat Yunani klasik, Protagoras, yang meletakkan manusia sebagai pengukur segala sesuatu. Man is the measure of all things. Telah berkembang dan membentuk suatu acuan pemikiran baru yang berpaksikan manusia. Era pencerahan juga dikenali sebagai zaman akliyah, the age of reason, dengan revolusi ilmiah yang ditandai antaranya dengan karya-karya yang mencabar pemikiran oleh tokoh-tokoh seperti Francis Bacon dan selainnya. Terdapat juga sejarawan yang merujuk kepada kemunculan filsuf René Descartes yang masyhur dengan mantranya cogito ergo sum. Aku berfikir, oleh itu aku ada. Gerakan ini cuba menyisihkan agama dari tata cara kehidupan. Mereka menjadikan institusi dan tokoh agama sebagai sasaran kritikan. Beberapa nama besar yang dikaitkan dengan gerakan pencerahan di Eropah, antaranya Jean-Jacques Rousseau, François Marie Arouet ataupun dikenali sebagai Voltaire, John Locke, David Hume dan lain-lain. Kegiatan ilmiah mereka ini secara langsung membantu mewujudkan persekitaran yang mendorong kepada kemunculan revolusi industri di Eropah. Kita sekarang bercakap tentang revolusi industri yang keempat. Ini yang pertama. Renaissance dan pencerahan telah meletakkan batu tanda sejarah yang menyaksikan perubahan besar dalam gaya hidup dan pemikiran masyarakat daripada kehidupan yang sekian lama didominasi oleh etos agama kepada kehidupan yang berpusatkan manusia, atau dengan kata lain memberikan wajah baru kepada kerangka faham yang pernah dikemukakan oleh Pythagoras pada era Greek dahulu. Doktrin utama filsafat dalam era pencerahan adalah pemikiran yang berpaksikan kebebasan. Ini merupakan antitesis kepada pemikiran lama serta faham monarki mutlak dan dogma kegerejaan sebelum ini. Ia berkembang bersama dengan kegairahan mereka mempersoalkan dan malah menolak pandangan lapuk dan pendirian golongan ortodoksi agama. Ini dapat dilihat daripada pendirian yang dijadikan landasan oleh tokoh pencerahan Immanuel Kant yang amat terkenal dengan ungkapan sapere aude, berani tahu, berani untuk meneroka apa-apa saja. Berasaskan sekolah pemikiran ini, manusia tidak harus dibatasi untuk berfikir dan merenung apa sahaja termasuk perkara-perkara abstrak dan metafisik tanpa sebarang sekatan. Ternyata ideologi yang tumbuh berkembang dalam lingkungan pemikiran sosial dan budaya masyarakat Eropah ini amat kuat pengaruhnya, sehingga hampir seluruh corak pemikiran manusia ketika itu seolah-olah akur dan berpada dengan hanya mengikut acuan pemikiran mereka seumpama kerbau di cucuk hidung. Pandangan sarwa Eurocentrisme ini yang menjadi paksi kepada pembentukan kerangka idea dalam menghurai dan menafsirkan kehidupan manusia tidak dinafikan bahawa dari satu sisi pemikiran ini memberikan sumbangan besar kepada berbagai ilmu dan domain intelektual dalam pelbagai bidang dan dari seni hingga sains dan teknologi. Namun dari sisi yang lain, ia memberikan petunjuk malapnya pengaruh doktrin agama dan sakral yang melatari pemikiran sebelum ini dan telah digantikan dengan gerakan
intelektual baharu yang menganjurkan kebebasan berfikir. Sejarah mencatatkan bahawa Renaissance dan pencerahan inilah yang mencetuskan revolusi industri bermula daripada yang pertama hingga kini memasuki era keempat revolusi industri. Penjajah tidak hadir ke tanah jajahan tanpa tujuan. Pandangan sarwa dan kerangka ilmu yang berkembang dalam salutan filsafat Renaissance dan pencerahan itu telah dibawa bersama ke tanah jajahan. Apa yang disifatkan sebagai ilmu kolonial, saya gunakan ilmu kolonial ini. Saya banyak belajar daripada Profesor Syamsul Amri, beliau telah menuntun saya sekarang ini. Prof. Ilmu kolonial itu adalah ilmu yang epistemologinya berakar kepada Renaissance dan pencerahan. Sebaik mereka meninggalkan tanah jajahan, sistem pendidikan dan pengaruh pemikiran itu telah pun bertapak kukuh dalam diri dan pemikiran masyarakat tempatan. Pergantungan dan yang keterlaluan kepada penjajah telah menyebabkan masyarakat pribumi kehilangan upaya untuk melihat kebolehan sendiri, khususnya dalam arena ilmu dan penguasaan pelbagai bidang sains dan teknologi. Di sinilah dilema bagi negara-negara yang baru merdeka, kerana institusi pendidikan yang ada dalam negara itu adalah tinggalan warisan penjajah. Sistem dan kurikulumnya adalah juga dari warisan penjajah. Persoalannya, apakah sistem pendidikan yang dibina dengan menggunakan acuan yang disadur daripada silibus dan kurikulum penjajah itu mampu memberikan nilai mengisi cita-cita nasional? Munasabahkah untuk kita mengharapkan sistem dan kurikulum pendidikan yang dibangunkan oleh kaum penjajah, diwarisi daripada tradisi penjajah, dapat menghasilkan sistem pendidikan yang selari dengan semangat dan jati diri watan? Memandangkan pemikiran warisan penjajah ini telah berakar kukuh dalam kalangan sebahagian pentadbir, pendidik dan akademia pribumi, maka gerakan nyah jajah atau decolonization ini, bagi mencapai tujuan ini sudah pasti memerlukan suatu peleraian yang serius dengan upaya ilmu yang tersusun serta iltizam yang cukup kuat daripada pihak para pendidik dan akademia sendiri. Yang bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kebangkitan kesedaran dan kritik terhadap apa yang kini dikenali sebagai ilmu kolonial itu oleh beberapa individu dalam kalangan akademia telah mula dikesan sejak awal 4 atau 5 dekad yang lalu atau lebih awal lagi. Gerakan ini berputik tumbuh di banyak negara yang pernah dijajah oleh bekas tanah jajahan, termasuklah di alam Melayu. Ia bangkit bersama dengan kebangkitan idea anti penjajah dalam kalangan anak watan. Sama seperti yang berlaku di Amerika, Latin dan Afrika, mutaakhir ini kemunculan gerakan akademia yang cuba membangkitkan tantangan terhadap warisan ilmu kolonial yang telah lama bertapak itu seolah-olah tidak dapat dibendung lagi. Gerakan ini pada dasarnya terhasil daripada kesedaran dan kesedaran akan ketimpangan epistemologi yang wujud dalam dunia keilmuan watan, khususnya yang berkaitan dengan pemikiran, budaya, bahasa dan pesuratan, sejarah dan pensejarahan, serta sistem nilai masyarakat pribumi. Gerakan ini bertujuan mendepani sindrom kebergantungan intelektual yang keterlaluan terhadap kerangka ilmu kolonial, termasuk dalam menghuraikan bentuk, sifat dan citra masyarakat serta lambang serta budaya tempatan. Gerakan ini mengemukakan naratif balas terhadap naratif kolonial yang telah menyebar luas dalam masyarakat tempatan. Wacana nyah jajah ini bukanlah baharu. Bahkan ia adalah lanjutan daripada gerakan yang telah dipelopori oleh beberapa sarjana terdahulu yang sudah pun mulai mengangkat dan mengupas isu ini dalam konteks dan lingkungan peradaban Melayu Nusantara. Cuma mungkin kerana cakupannya agak terhad,
maka wacana ini kurang dirasai, khususnya dalam khalayak akademia. Secara umum, debat tentang nyah jajah di alam Melayu ini masih lagi bersifat pinggiran. Rata-rata dalam kalangan akademia melihat wacana sebegini seolah-olah hanya dimiliki oleh sekelompok akademia tertentu. Berkisar kepada para sejarawan, budayawan dan seniman saja. Di tanah Melayu, penulisan yang mengangkat tema-tema seumpama ini telah dipelopori oleh golongan yang bergiat dalam lingkungan persuratan dan kesusastraan, serta golongan karyawan dan jurnalis, serta aktivis politik. Tulisan-tulisan yang agak terfokus seperti Melihat Tanah Air oleh Ibrahim Yaakob, misalnya, dan Falsafah Kebangsaan Melayu, Burhanuddin Al-Hilmi, dan karya-karya yang lain yang ditulis oleh Zaba misalnya, kelihatan seperti mendahului zaman. Selain itu, terdapat karya-karya dalam bentuk persuratan yang lain seperti Putra Gunung Tahan oleh Sahaji Muhammad atau Pak Saku, dan oleh tokoh pengarang seperti Syed Sheikh Al-Hadi yang menerbitkan majalah Al-Imam. Sekadar menyebut beberapa contoh. Yang dilanjutkan lagi oleh tokoh-tokoh kewartawanan kemudian. Selain itu, penulisan dan wacana yang mengangkat tema ini belum lagi mengambil pentas utama dalam wacana arus perdana dalam kalangan akademia pribumi tempatan. Meskipun demikian, sejak kebelakangan ini, suara tantangan yang dahulunya mungkin kedengaran sayup kini semakin bergema, khususnya dalam hal berkaitan dengan intelektualisme, ilmu, pendidikan, budaya, sejarah dan pensejarahan. Mereka yang bersama dalam gelombang ini percaya dan berpegang kepada satu premis besar bahawa ilmu itu dibina bertunjangkan persekitaran sosial dan budaya yang melingkunginya. Dengan kata lain, ilmu dan segala filsafat dan teorinya itu dibentuk dan dicernakan dalam kerangka lingkungan sosial dan acuan budaya juga sistem nilainya. Hujah ini diangkat berdasar kepada fahaman bahawa ilmu dan pengetahuan manusia serta sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh penjajah pada era penjajahan adalah berasaskan kurikulum yang dibangunkan oleh penjajah bertujuan untuk melayani dan memenuhi hasrat dan kepentingan mereka. Apabila penjajah pulang dan meninggalkan tanah jajahan, sistem pendidikan dan institusi yang telah sedia ada diteruskan oleh anak pribumi. Namun demikian, meskipun kepemimpinan dan pengurusan institusi sekolah serta para guru di institusi pendidikan ini sudah bertukar tangan kepada anak pribumi, filsafat dan kandungan kurikulumnya masih tetap berterusan dengan apa yang diwarisi daripada penjajah. Tidak ada perubahan fundamental dalam kandungan dan orientasi ilmu yang dilangsungkan. Kita maklum bahawa proses membangunkan negara merupakan suatu yang kompleks. Ia melibatkan keseluruhan ekosistem kehidupan masyarakat. Ia bukan hanya berkaitan soal kehidupan jasmaniah dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi juga merangkumi segala unsur yang melibatkan soal-soal identiti, integriti, patriotisme, budaya dan tradisi, serta sistem kepercayaan. Pendek kata, semua elemen ini beserta dengan segala nilai lingkungan yang asli dan tradisional mestilah menjadi tunjang yang melandasi filsafat sistem pendidikan pribumi. Ringkasnya, dua agenda besar yang perlu bagi membangunkan negara yang baru merdeka itu iaitu pembangunan yang melibatkan ekonomi prasarana dan kesejahteraan hidup, dan kedua, pembinaan negara bangsa. Lazimnya dalam wacana pembangunan, soal-soal yang berkaitan dengan negara bangsa seringkali tenggelam oleh kegarahan dalam perlombaan mengejar kemajuan dan pembangunan fizikal. Yang bagi Datuk dan para hadirin sekalian, syarahan ini dipersembahkan bagi melangsungkan gelombang mengangkat wacana epistemologi pribumi sebagai wacana arus perdana dalam ruang keilmuan watan. Ia tiada lain melainkan bagi memenuhi tujuan atau maqasid yang merupakan raison d'être kepada penerokan ilmu dan pengembangan pengetahuan. Namun demikian, kita berhadapan dengan isu yang lebih besar berkaitan orientasi pengetahuan dan permasalahan ilmu yang bersifat Eurocentrik yang saya sebutkan awal tadi,
yang sangat tebal dengan salutan kolonialnya dan dalam banyak keadaan sangat tidak selari dengan etos bangsa dan tradisi watan. Apa perlunya mempribumikan epistemologi? Ini persoalan yang sering dibangkitkan oleh segelintir mereka yang masih kabur dengan konsep ini. Bagi menjelaskan persoalan ini, saya bersandarkan hujah-hujah berikut. Pertama, dari segi epistemologinya, manusia meneroka ilmu dan pengetahuan berasaskan peranan dan tujuannya. Fawaid, tujuan ilmu. Kedua, saya berpegang kepada pahaman bahawa ilmu pengetahuan dan sains diterokai oleh manusia untuk dua tujuan utama, iaitu memenuhi keperluan manusia dan menyelesaikan masalah manusia. Ketiga, sepanjang sejarah peradaban, perkembangan daya dan kreativiti manusia adalah sesuatu yang tidak terbatas. Manusia memiliki keinginan yang tidak bertepi. Sebab utama yang menjadi pendorong manusia untuk berusaha memperolehi ilmu pengetahuan, menghasilkan kraft dan memahami perihal tabiat dan aturan alam semesta adalah bagi memenuhi semua keperluan di atas. Jadi dua tujuan utama itu ialah memenuhi keperluan manusia, menyelesaikan masalah manusia. Sekiranya ilmu yang diterokai tidak dapat menyelesaikan masalah manusia, maka sia-sialah ilmu itu. Perkembangan pengetahuan dan sains masa kini amat berpusat kepada Barat dan Eropah, yakni Eurocentric ataupun juga disebut sebagai Western centric. Terdapat banyak jalur pemikiran daripada filsafat dan epistemologi yang asing yang amat tidak selari dengan etos tradisi masyarakat pribumi. Baik, seterusnya apakah epistemologi pribumi? Atau indigenous epistemology dalam bahasa Inggeris. Asasnya epistemologi pribumi atau epistemologi watan adalah antitesis kepada epistemologi kolonial. Ia merupakan suatu paradigma ilmu yang bertunjangkan pandangan sarwa, identiti, budaya dan sistem nilai masyarakat pribumi. Ilmu pribumi boleh ditakrifkan sebagai ilmu yang diterokai dan dikembangkan sebagai satu set pengetahuan yang kukuh tentang kehidupan yang merangkumi pandangan sarwa, worldview, adat dan tradisi, sistem nilai, seni, bahasa dan persuratan, kraft, serta sains dan teknologi yang mereka hasilkan. Dari definisi ini dapat dirumuskan bahawa ilmu pribumi adalah ilmu yang dihasil dan dikembangkan berdasarkan jalan cerita, nilai dan pandangan sarwa serta tradisi sosio-budaya masyarakat itu. Berdasarkan takrifan ini, kajian-kajian mengenai sejarah dan kemajuan etnosains, etnomatematik, etnoteknologi dan sebagainya yang telah dipelopori dan telah digiatkan oleh beberapa sarjana alam Melayu khususnya di Malaysia, Indonesia dan Filipina adalah termasuk dalam kelompok ini. Ilmu pribumi seharusnya memiliki ketersendirian, uniqueness, dan berupaya memaparkan citra dan naratif kewatanan serta bebas daripada pengaruh dan sudut pandangan asing. Apa yang berlaku kepada masyarakat yang pernah dijajah adalah wujudnya jurang antara ilmu kolonial dengan ilmu pribumi. Jurang ini wujud disebabkan oleh terputusnya as-sanad. Ini pun saya pakai teori Ibn Khaldun, iaitu kesinambungan ilmu pribumi dari generasi terdahulu dengan generasi yang berikutnya. Semakin lama masyarakat tersebut dijajah, maka semakin dalamlah jurang sanad yang terputus itu. Kewujudan jurang ini menyebabkan masyarakat pasca jajah, postkolonial, tidak lagi berupaya membina tradisi ilmu dan menyambung kembali jurang sanad yang terputus itu. Dari sudut epistemologinya, setiap ilmu memiliki tujuan atau maqasid. Ilmu kolonial mendukung tujuan dan agenda penjajahan. Maka dalam konteks ini, pemeribumian epistemologi bererti menilai dan mengembalikan semula paradigma, kerangka dan tujuan ilmu
dengan menggunakan neraca dan nilai suluhan pribumi. Pemeribumian bertujuan mengemukakan epistemologi yang lebih dekat dan selari dengan nilai budaya dan kehidupan masyarakat pribumi. Gagasan inilah yang sepatutnya didokong oleh para akademia dalam masyarakat bekas tanah jajahan, jika kita mahu membina peradaban dalam acuan dan jati diri sendiri. Yang bagi Datuk dan para hadirin sekalian, dalam rangka menghubungkan kembali rantaian ilmu atau sanad yang terputus itu, adalah penting untuk kita menggali semula sumber dan bahan rujukan yang berwibawa dan mewakili pandangan sarwa pribumi yang dapat memberikan gambaran sebenar mengenai sifat, budaya dan sistem nilai pribumi. Isu utamanya adalah bahan apakah dan siapakah yang hendak dijadikan rujukan ini. Bagi alam Melayu, sebilangan besar kajian, tulisan serta dokumen khususnya yang tersedia dan lazim digunakan sebagai rujukan hari ini adalah dari sumber tinggalan penjajah. Pengaruh ilmu kolonial dan intelektual barat terhadap sarjana dan akademia tempatan dapat dikesan dengan melihat cara gaya mereka menanggapi ilmu. Bagaimana mereka menanggapi dan memahami masyarakatnya sendiri. Apakah jurus pandang dan neraca yang digunakan bagi menakrif dan mentafsirkan konsep-konsep sosial dan bagaimana ia diaplikasikan dalam konteks masyarakat tempatan. Bagi negara bekas tanah jajahan, kenyataan menunjukkan bahawa proses pembangunan era pasca merdeka pada umumnya masih mengadaptasi model pembangunan penjajah yang diwarisi dari era Renaissance dan pencerahan yang saya sebutkan awal tadi. Oleh sebab itu, ada sarjana yang berpendapat bahawa pembangunan dan pemodenan dalam negara bekas tanah jajahan itu disifatkan tidak lebih daripada penerusan agenda pembaratan atau westernization sahaja. Meskipun pembangunan dan pemodenan itu kebanyakannya dirancang oleh perancang dari kalangan anak watan, akan tetapi mereka ini adalah golongan yang kuat berpegang kepada warisan Renaissance dan pencerahan serta amat kuat sentimen kolonialnya. Kerangka pemikiran yang melingkari paradigma pembangunan itu masih kuat berpegang kepada prinsip-prinsip pembangunan sosial, ekonomi, kemajuan dan pemodenan asing. Model-model ini telah diadaptasi dan diambil secara borong oleh sebahagian besar para perancang pembangunan dalam kalangan anak watan. Adaptasi secara borong di sini bermaksud segala prinsip itu diterima pakai tanpa membuat sebarang saringan atau penyesuaian dengan konteks masyarakat dan ekosistem kehidupan setempat. Ini dibangkitkan kerana segala teori dan prinsip yang ada dalam ilmu kolonial itu tidaklah semuanya serasi dengan dan sesuai dilaksanakan dalam konteks masyarakat tempatan. Yang bagi Datuk dan para hadirin sekalian, tidak dapat disangkal bahawa ilmu kolonial sangat kuat mempengaruhi sudut pandang dan pemikiran sarjana tempatan. Bagi tujuan ini, satu gerakan intelektual yang tersusun perlu digagaskan bagi memastikan wacana nyah jajah terus dapat diangkat sebagai wacana arus perdana. Proses penjernihan epistemologi itu perlu dilakukan dengan memberikan orientasi semula kepada ilmu selari dengan semangat dan roh yang mengisi agenda negara bangsa. Ilmu kolonial perlu dikincah untuk menanggalkan saki-baki penjajah dalam orientasi ilmu berkaitan masyarakat tempatan. Pada hemat saya, bidang yang paling awal perlu kepada proses penjernihan inilah bidang sejarah dan persejarahan. Bidang ini penting kerana ia merupakan asas kepada pembinaan naratif bangsa. Oleh yang demikian, sejarah dan persejarahan perlu kepada pemahaman dan orientasi yang lebih dekat dan serasi dengan agenda dan tradisi watan. Sesuatu yang amat penting bagi seorang peneliti untuk menggunakan alat pengukuran yang betul bagi memastikan naratif yang dipersembahkan itu benar-benar membawa citra watan.
Namun demikian, sebahagian besar kepustakaan dan tulisan mengenai masyarakat pribumi yang ada dan boleh diperolehi sekarang adalah berbentuk dokumentasi yang disimpan dalam repository penjajah. Laporan-laporan berkenaan adalah berasaskan nota-nota catatan oleh pegawai kolonial, terutamanya yang pernah dihantar berkhidmat di tanah jajahan. Laporan-laporan ini dalam banyak keadaan langsung tidak memberikan tafsiran yang tepat tentang masyarakat pribumi. Penjajah sudah pun mempunyai pandangan stereotip sendiri terhadap kaum pribumi. Mereka memiliki pandangan bahawa kaum pribumi adalah kaum yang lemah, bodoh dan malas, serta inferior kepada penjajah dari segi ilmu dan kemajuan. Dalam dunia Melayu, wacana mengenai pensejarahan amat kuat disaluti pengaruh tradisi penjajah. Naratif yang dihidamkan adalah naratif dari konstruk kolonial. Sebagai satu sistem ilmu, sejarah tidak terikat semata-mata kepada fakta tetapi juga cara olahan dan penyajiannya, konstruk, tafsiran dan naratifnya. Ini bermakna dalam penelitian sejarah, persoalan siapakah yang menyampaikan naratif itu juga menjadi penting, sepenting keabsahan faktanya. Keabsahan fakta itu penting bagi memastikan wibawa maklumat tentang peristiwa berkenaan, manakala siapa yang menulis itu penting kerana ia menentukan jalur naratif dan tafsiran terhadap sesuatu peristiwa itu. Dan naratif inilah yang memberikan nilai akan memaknai sesuatu catatan sejarah itu. Sejarah berdiri dengan dua kekuatan, iaitu fakta dan naratifnya. Ini mengingatkan kita kepada kata-kata Winston Churchill bahawa sejarah ditulis oleh pemenang. Ini memberi isyarat bahawa yang disebut sebagai sejarah itu sebenarnya adalah catatan peristiwa dari versi golongan pemenang atau penguasa. Malahan terdapat juga sejarah yang disembunyikan. Oleh yang demikian, mengangkat suatu wacana yang berilhamkan naratif balas, counter narrative, itu penting sekali bagi meluruskan sejarah dengan memberikan suatu tafsiran semula yang lebih pribumi dan kewatanan sifatnya. Warna hitam yang dipalitkan kepada watak-watak penting dalam sejarah pribumi ini menjadi asas yang membentuk naratif penjajah terhadap pensejarahan watan. Gerakan memutihkan watak-watak wira dalam persejarahan ini adalah sebahagian daripada apa yang dimaksudkan sebagai kerangka pemeribumian epistemologi. Watak-watak ini perlu diputihkan bagi memberikan makna kepada pensejarahan pribumi selari dengan cita-cita dan aspirasi pembinaan bangsa ini. Watak-watak wira perlu dinobatkan sebagai pahlawan yang memperjuangkan hak membela watan wira dan mereka bukannya pemberontak atau petualang. Dalam konteks ini, cabaran yang paling besar adalah untuk mengemukakan suatu naratif yang menjiwai sejarah watan dan pada waktu yang sama menggunakan pelbagai maklumat dari sumber kolonial. Tidaklah mudah mendapat sumber kolonial tetapi nak memberikan naratif yang bersifat kewatanan. Gerakan intelektualisme Nyah Jajah di sini menuntut para ilmuwan dan sarjana anak watan berjuang membebaskan diri dan pemikiran mereka dari kurungan watak tertawan. Ini istilah yang Syed Husin Alatas menggunakan watak tertawan. Ini penting bagi membentuk suatu kesedaran akan betapa perlunya tradisi ilmu dan pemikiran tempatan dibina di atas tunjang epistemologi pribumi dan dibebaskan dari pengaruh penjajah dan saki-baki kesan kolonial yang bersarang dalam ufuk pemikiran para sarjana tempatan. Pengetahuan yang bersifat bias penjajah tidak akan dapat memenuhi keperluan dan aspirasi pribumi dalam pembentukan identiti dan pembangunan negara bangsanya. Tidak mungkin ilmu kolonial memiliki upaya menawarkan jalan keluar bagi pelbagai kemelut pembangunan yang dihadapi oleh kaum pribumi. Tanggapan bahawa Barat adalah satu-satunya adijuara dalam kemajuan ilmu dan pengetahuan dan ketamadunan moden tidaklah dapat dipersetujui sepenuhnya. Teori kebergantungan yang dijajah sekian lama oleh Barat juga tidak dapat diterima.
pengetahuan dan kerangka teori yang dibangunkan dan dikembangkan di Barat mungkin tidak sesuai untuk masyarakat bukan Barat. Mereka melalui pengalaman hidup dan persekitaran sosial yang berbeza. Kerangka pengetahuan yang dikembangkan oleh tradisi Barat mungkin hanya dapat diterap atau diguna pakai sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya Barat di mana ia berasal. Bagi masyarakat Islam di rantau ini, kesedaran untuk memisahkan epistemologi pribumi dari belenggu penjajahan pemikiran telah mulai berputik sejak 70-an lagi dan pada awal 80-an lagi. Terdapat gerakan yang mahu menjernih dan meluruskan naratif pembinaan peradaban ini dengan mengemukakan idea Islamisasi pengetahuan. Idea ini yang pada awalnya digagaskan oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Pendekatan beliau melakukan nyah sekular dan nyah pembaratan. Beliau percaya bahawa unsur-unsur sekular yang bersarang dalam tradisi ilmu kita telah merosakkan ilmu pengetahuan dan telah mengalihkan dari fungsi yang asal. Kegagalan sarjana tempatan dalam memilih dan menyaring secara selektif pelbagai pemikiran, idea dan teknik yang dibawa dari luar ke dalam persekitaran tempatan merupakan suatu lagi petunjuk betapa dominasi intelektual itu masih kukuh dan berterusan bersarang dalam alam pemikiran golongan ini. Meniru secara membuta tuli idea-idea dan teori-teori daripada sains sosial Barat dalam semua perkara dan semua peringkat penerokaan ilmu menggambarkan betapa parahnya penyakit ini. Kecacatan dalam mengemukakan andaian-andaian ini hasil daripada dangkalnya maklumat dan pengetahuan tentang masyarakat tempatan yang membawa kepada timpangnya rumusan-rumusan yang dikemukakan. Inilah yang dimaksudkan sebagai manifestasi daripada pemikiran mereka yang disifatkan oleh atas sebagai watak tertawan itu. Bagi sesetengah pengarang, dominasi ilmu kolonial terhadap alam pemikiran masyarakat watan ini juga disifatkan sebagai suatu bentuk imperialisme akademik. Ia terhasil dari sikap kebergantungan yang keterlaluan kepada ilmu kolonial. Dengan menggunakan contoh etnik Melayu, Profesor Syamsul Amri menunjukkan bagaimana ilmu kolonial terus menjadi bentuk pengetahuan yang paling kuat pengaruhnya dalam kalangan cendekiawan tempatan. Mereka inilah yang bertanggungjawab mencipta dan mengkategorikan orang Melayu sebagai satu kelompok etnik dan sejak itu konsep ini diterima pakai oleh orang Malaysia sendiri. Yang berbahagia Datuk dan para hadirin sekalian, bagi merumuskan idea dan kecelaruan pemikiran dalam kalangan anak watan, saya pecahkan kepada sekurang-kurangnya 3 kelompok. Pertama, mereka yang berpemikiran terjajah, iaitu golongan yang tidak percaya kepada keupayaan sendiri, melihat tamadun Barat sebagai satu-satunya ukuran kemajuan dan kemodenan, lalu mereka ini mengambil apa jua yang datang dari Barat tanpa saringan. Golongan ini tidak punya keberanian untuk mempersoal serta tidak pernah membantah apa saja yang disajikan kepada mereka. Kedua, golongan yang tidak ambil peduli atau tidak kisah dengan idealisme dan aspirasi watan. Golongan ini adalah kumpulan oblivious yang alpa dan tidak mahu ambil peduli. Dan yang ketiga, golongan yang cuba mengangkat dan membawa gagasan naratif balas dan nyah jajah, nyah Barat, anti-imperialisme dan seumpamanya. Mereka ini tidak mudah untuk menerima sesuatu tanpa melalui suatu proses saringan. Ternyata apa yang dihasratkan oleh kaum imperialis ini benar-benar terjadi di alam Melayu. Apabila wujudnya golongan intelektual dalam kalangan anak watan yang berperanan menjadi tetuang pemikiran penjajah dalam masyarakat. Bagi mengenali mereka ini, golongan ini saya rumuskan sekurang-kurangnya 4 ciri. Pertama, mereka cukup terpukau dengan keunggulan ilmu kolonial atau apa saja yang datang dari Barat yang dianggap sebagai negara maju. Yang kedua, mereka mengagungkan bahasa penjajah dan ragu dengan keupayaan bahasa sendiri dalam mengungkapkan ilmu. Yang ketiga, mereka hilang jati diri dan sentiasa berasa rendah diri dan inferior kepada Barat yang dilihat lebih maju dan bijak. Yang keempat, mereka melihat masyarakat mereka sendiri sebagai kaum
yang mundur, boyak dan terkebelakang dalam berbagai sudut. Mereka ini adalah anak watan yang menjadi penyambung lidah dan tali barut kaum penjajah dalam memperkukuhkan pengaruh dan cengkaman mereka. Atas nama penanda aras dan penarapan, golongan ini memperlihatkan sikap taklid buta yang menurut apa sahaja yang berpunca dari barat. Golongan ini memiliki mentaliti makmum. Mereka ini menjadikan barat sebagai imam. Sindrom ini terdapat dalam dikesan hatta dalam warga akademia. Mereka bukan sekadar bertaklid tetapi lebih daripada itu mempertahankan pula apa yang ditaklidkan itu. Malik bin Nabi mensifatkan mereka ini dalam satu istilah digunakan colonizability, al-qabiliyah lil isti'mar. Merelakan diri untuk dijajah. Apa yang ditanam itulah yang tumbuh. Jika yang ditanam itu lalang, jangan sekali-kali mengharapkan padi yang tumbuh. Tak mungkin. Tanam lalang, tumbuh lalang. Perjuangan memeribumikan ilmu mesti dilakukan sendiri oleh anak watan yang mempunyai idealisme, arif dan faham tentang pemikiran, sistem nilai, budaya dan tradisi watan. Gerakan ini pasti akan berdepan cabaran dan kesukaran kerana tantangannya bukan dari penjajah lagi. Penjajah telah lama pulang. Tantangan dan sanggahan itu datangnya daripada kalangan anak watan sendiri yang menjadi juru bicara bagi pihak penjajah. Menangani golongan ini sebenarnya lebih sukar kerana mereka memiliki dua wajah. Pada satu sisi mempamerkan wajah pribumi, manakala pada satu sisi yang lain mereka adalah penyambung lidah penjajah. Perjuangan ini memerlukan kekuatan ilmu dan kesedaran yang meluas bagi mengangkat wacana nyah jajah ini sebagai wacana arus perdana khususnya dalam dunia akademik. Kendala paling besar adalah dari golongan anak watan sendiri yang sudah kehilangan jati diri lantaran terlalu mengkagumi tamadun dan kemajuan kaum penjajah. Bagi tujuan ini, ilmu kolonial perlu menjalani satu proses pemurnian dan penjernihan bagi penyingkiran kesan daripada pemikiran dan naratif penjajah. Proses inilah yang dimaksudkan sebagai pemeribumian ilmu dalam tajuk saya itu. Indigenization of knowledge. Yang bagi Datuk dan para hadirin sekalian, saya akhiri dengan ucapan dengan satu epilog yang saya catatkan di sini. Tema yang saya angkat bagi syarahan ini adalah pemeribumian epistemologi dan naratif mutakhir dalam wacana ketamadunan. Saya nukilkan kembali peristiwa pelanggaran dan pemusnahan kota Baghdad yang berlaku lebih 7 abad yang lampau bagi menghujahkan bahawa perisai yang paling utuh untuk mempertahankan jati diri adalah kekuatan tradisi ilmu dan budaya tinggi yang dimiliki oleh masyarakat berkenaan. Ini memberikan suatu tamsilan akan betapa masyarakat yang memiliki kekuatan ilmu itu teramat utuh hingga tidak terkalahkan hatta oleh ketumbukan tentera. Dan ini dibuktikan oleh masyarakat Baghdad. Ilmu yang bertunjang kemas mengakar dalam diri dan sistem nilai masyarakat itu tidak mungkin boleh ditewaskan oleh mana-mana kekuatan fizikal. Kota Baghdad telah membuktikannya. Tewas di medan tempur tidak bermakna tewas juga di medan peradaban dan ketamadunan. Ilmu, tradisi dan budaya hidup masyarakat Baghdad itu telah membentuk benteng wajah yang tidak dapat diruntuhkan oleh kekuatan kebendaan. Adapun dunia Melayu yang pernah memahat sejarah kehebatan peradaban dan tamadun yang gemilang pada suatu waktu dahulu, sememangnya telah pun memiliki kekuatan ilmu dan budaya itu yang juga disifatkan sebagai Melayu Mahawangsa itu. Islam yang sampai ke dunia Melayu telah membentuk citra, jiwa dan harga diri umat Melayu. Islam yang hadir di alam Melayu itulah yang menginspirasikan kebangkitan sebuah peradaban keilmuan dan tamadun yang hebat, disegani oleh kawan dan lawan.
Islam menjadikan umat Melayu itu menjadi bangsa yang berbudaya, bermartabat dan bermaruah. Perihal kedudukan Islam dalam kebudayaan masyarakat Melayu itu telah dikupas dan dirumuskan dengan amat jelas oleh Syed Muhammad Naqib Al-Atas dalam tulisan beliau Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Kekuatan ilmu yang dimiliki oleh umat Melayu itu terzahir dalam timbunan karya-karya hebat yang ditulis oleh para ilmuwan Melayu dari Aceh sampai Makassar. Itu dunia Melayu. Bahasa Melayu sudah pun menjadi bahasa ilmu. Bahasa yang menggunakan aksara Jawi itu bukan hanya sekadar digunakan untuk pertuturan dan pesuratan, malahan berupaya mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan filsafat, tasawuf dan metafizik. Para ulama Nusantara menyampaikan ilmu bukan sekadar menggunakan bahasa, malah melakarkan bait-bait syair yang puitis lagi indah dengan makna yang amat mendalam. Ini dapat dilihat misalnya dalam karya-karya syair perahu dan syair burung pingai oleh Hamzah Fansuri yang amat diminati oleh MC kita. Puan Sri Rahayu dia suka ni, syair ini. Demikianlah gemilangnya sejarah peradaban yang dilakarkan oleh generasi itu. Jalur hujah ini saya kaitkan pula dengan Ibn Khaldun, satu sosok penting dalam ilmu kemasyarakatan dan ketamadunan. Beliau mengemukakan teori bahawa kelangsungan sesebuah peradaban itu akan bergantung kepada sejauh mana kukuhnya tradisi as-sanad, kesinambungan atau kelangsungan ilmu dalam masyarakat tersebut. As-sanad fil ilmi wa ta'lim. Itu yang disebut oleh Ibn Khaldun dalam teks yang asal. Sanad dari segi kesinambungan dalam penyampaian ilmu sebagai satu prasyarat akan kelangsungan sebuah peradaban. Sejarah mencatatkan bahawa abad yang ke-16 masih pusat-pusat kerajaan dan peradaban Melayu telah dikuasai satu persatu dan berada di bawah kuasa asing penjajah. Penjajah yang bertapak lebih daripada 5 abad di rantau ini telah berjaya melebarkan pengaruhnya tidak terhad hanya dalam domain politik, ekonomi dan perdagangan, tetapi juga dalam domain keintelektualan dan keilmuan. Dalam tempoh yang lama, penjajah membina tradisi keilmuan dan jalur pemikiran tentang budaya dan kehidupan masyarakat watan. Tanpa disedari, penjajah berjaya memutuskan sanad itu. Ini yang penting. Penjajah berjaya memutuskan rantaian kesinambungan tradisi ilmu dan hikmah yang pernah dimiliki oleh bangsa ini dahulu. Ilmu kolonial yang mengambil alih pelantar intelektual bangsa ini telah membungkus tradisi ilmu dan hikmah milik watan ini ke dalam selimut sejarah. Bagi anak watan dan kaum pribumi, apa yang terlihat hanyalah warna dan lakaran citra kolonial yang tampak pada bungkusan itu. Putusnya sanad ini telah memberikan implikasi amat besar kepada jiwa dan psike umat Melayu, Islam Nusantara. Mereka seolah-olah terkapai-kapai mencari dahan berpaut. Penjajah berjaya memperagakan citra diri dan meyakinkan bahawa merekalah golongan yang paling maju dan berilmu. Secara yang amat licik, mereka menjalankan gerakan memutuskan sanad ini. Rantaian kesinambungan penguasaan ilmu dalam kalangan masyarakat tempatan. Dengan cara menyogokkan mereka dengan sistem pendidikan kolonial. Saya ingin menggunakan istilah mentaliti taklid dan mentaliti makmum yang saya sebut tadi. Di sini bagi menggambarkan sebuah bangsa yang kehilangan upaya membina ilmu dan dalam acuan dan jati diri sendiri. Mereka tiada keyakinan akan keupayaan sendiri, ragu dengan kemampuan bahasa sendiri, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, dan tidak yakin dengan kearifan bangsa sendiri. Mereka berasa rendah diri kepada Barat. Mereka inilah yang terkinja-kinja mau menjadikan Barat dan Eropah sebagai penanda aras dalam segala perkara. Sikap dan pendirian mereka tentang masyarakat pribumi adalah pancaran daripada pemikiran yang telah dibina oleh kaum penjajah.
Wacana pasca kolonial yang merupakan antitesis kepada orientalisme itu telah bangkit dalam masyarakat bekas tanah jajahan, menyanggah konstruk penjajah tentang citra dan sifat kaum pribumi. Sebagai sarjana kecil, kedudukan saya hanyalah penyambung mata rantai, meletakkan diri saya untuk sama-sama berpencak di gelanggang intelektual dalam mengangkat wacana nyah jajah dan pemeribumian epistemologi ini. Bidang filsafat dan ketamadunan yang menjadi minat saya sejak lebih 3 dasawarsa yang lampau membawa saya ke sini. Ketika mulai berjinak-jinak dengan dunia akademia pada awal 80-an, ketika itu jugalah menyuburnya wacana pasca kolonial dan anti kolonial yang muncul dalam pelbagai wajah, termasuklah apa yang diistilahkan sebagai decolonization, de-westernization, desecularization, anti-imperialism dan pelbagai nama lagi. Kesemua ini menzahirkan keinginan untuk mengikis saki-baki pengaruh penjajah dalam pemikiran masyarakat pribumi. Di Malaysia, wacana ini diperkukuhkan lagi dengan gagasan pengislaman ilmu, Islamiyatul Ma'rifah, Islamization of knowledge, integrasi ilmu, pemeribumian dan pengaslian ilmu, atau indigenization of knowledge, dan pemeribumian epistemologi, indigenization of epistemology, penyepaduan ilmu, integration of knowledge, dan selainnya. Kesemua wacana ini bertunjang kepada semangat ingin mengembalikan tradisi dan jati diri ilmu kepada acuan tempatan dan pada waktu yang sama menjangkau ke seberang tembok fahaman western-centric dan eurocentric itu. Walaupun belum mengambil tempat dalam wacana arus perdana, namun kita bersyukur akan penglibatan para akademia tempatan dalam wacana ini, dan ini telah menjangkau pelbagai disiplin ilmu pada masa ini, hinggalah kepada sains, dari filsafat hinggalah kepada sains matematik dan teknologi. Saya mengulangi pendirian bahawa proses pembinaan tamadun dan peradaban bangsa ini harus bertapak pada pandangan sarwa dan citra watan pribumi ini. Ia mesti bertunjang kepada budaya dan sistem nilai pribumi. Di alam Melayu, nilai watan Melayu dan Islam itulah yang menjadi kerangka teras dalam pembentukan pandangan sarwanya. Dalam domain keilmuan, epistemologi mestilah dibina berasaskan kerangka pribumi. Dalam skala yang lebih besar, wacana inilah yang diangkat sebagai antitesis kepada orientalisme. Nak habis tu. Kepada orientalisme yang sedari mula bersifat eurocentrik dan berakar kepada Renaissance dan pencerahan. Sebab itulah saya sebutkan sedikit kupasan tentang Renaissance tadi, kerana ada kaitan dengan ilmu kolonial ini. Di Malaysia dan alam Melayu, kita perlu mengiktiraf sumbangan intelektual akademia, pujangga, sastrawan, seniman dan sarjana dan mereka yang dahulu dan kini yang lebih awal mengemukakan gagasan pemeribumian dalam karya dan tulisan mereka, mengangkat tema-tema nyah jajah, sanggahan terhadap kolonialisme dan imperialisme, wacana pasca jajah, nyah barat, anti-imperialisme, islamisasi, pemeribumian ilmu, pengaslian epistemologi dan seumpamanya. Di tangan mereka lah acuan masa depan peradaban ini. Wacana inilah yang akan mengembalikan kekuatan jati diri, budaya dan identiti peradaban ini. Cerita dari peristiwa kejatuhan kota Baghdad bolehlah dijadikan iktibar bahawa untuk membina kembali kekuatan jati diri bangsa itu, kekuatan jati diri kita, bangsa itu perlu memiliki tradisi ilmu dan budaya dengan kesinambungan sanad yang kukuh. Bagi merumuskan syarahan ini, beberapa perkara utama dapat saya peturunkan di sini. Yang pertama, pemeribumian epistemologi dan pelurusan naratif watan adalah tema yang mesti diarus perdanakan sebagai wacana nasional. Kedua, kesedaran yang meluas diperlukan dan dibangkitkan dalam kalangan sarjana pemikir dan pemimpin anak watan.
kerana gerakan pemeribumian ini adalah gerakan intelektual yang mesti dilaksanakan dengan serius dan sistematik. Ketiga, pemeribumian dan penjernihan epistemologi tidak bermaksud menolak mana-mana tradisi ilmu termasuk Barat secara total. Yang saya sebutkan tadi bukan menolak secara total, tetapi menerima yang serasi dan sesuai dengan iklim dan kehidupan budaya dan sistem nilai masyarakat ini. Peradaban sesungguhnya mendukung filsafat keterangkuman, inclusivity, inklusif, sedia menerima yang baik. Adalah tidak adil untuk menolak kenyataan bahawa tradisi lain termasuk Barat dan penjajah telah memberikan sumbangan besar kepada peradaban manusia. Semua peradaban telah pun ada sumbangannya kepada manusia. Cuma apa yang masalah kepada kita ialah karbon kopi. Usaha meningkatkan korpus ilmu dalam bahasa Melayu juga menjadi suatu yang penting bagi kita. Teruskan usaha yang telah pun kita buat pada masa ini untuk akan datang menambahkan lagi korpus ilmu dalam bahasa watan. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, izinkan saya menyebutkan ungkapan ini, iaitu kehidupan adalah sebuah perjalanan dan setiap perjalanan adalah pelajaran. Maka beruntunglah mereka yang jauh perjalanannya dan banyak pelajarannya. Sebelum saya berundur, ingin saya kongsikan sedikit bingkisan dari cebisan kembara dan warna-warni kehidupan saya untuk tatapan semua. Persilakan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Tahniah, syabas dan terima kasih Prof. Zaid di atas penyampaian syarahan inaugural yang penuh bersemangat dan telah membakar semangat patriotisme di kalangan kita. Dan Prof. Zaid telah berkongsi gambar-gambar yang saya rasa very nostalgic dan menarik. Tapi saya tunggu tadi tu gambar dengan Sir Alex Ferguson ke tadi, dengan David Beckham tadi. Tapi tak ada Prof. Zaid saya percaya Prof. Zaid deserve another very big applause lah, ya. So mungkin setelah dengar syarahan Prof. Zaid ni mungkin ada banyak soalan bermain di kepala kita, ya, tetapi kelebihan syarahan inaugural ni tak ada Q&A. Ya, pembentang pensyarah tu boleh cakap apa pun tapi nobody can ask him anything. Okay. So sama-samalah kita doakan yang Prof. Zaid akan terus unggul dalam kerjaya sebagai seorang profesor dan terus mampu mengharumkan nama UPM di pesada antarabangsa. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Zulkifli Idrus, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Putra Malaysia di atas kesudian mempengerusikan majlis syarahan sebentar tadi. Majlis juga merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Zaid Ahmad di atas syarahan yang telah disampaikan. Semoga penyampaian ilmu daripada sesi syarahan sebentar tadi dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Pohon sirih, pohon selasih, tumbuh merimbun di hujung laman. Kalungan budi, junjungan kasih menjadi kenangan sepanjang zaman. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Pulanglah hadirin membawa ilmu, bina bangsa, bangunkan negara. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada para hadirin dan penonton yang dapat bersama pada hari ini. Bagi pihak sekretariat,
saya ingin menyusun 10 jari dan kemaafan sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hashtag stay safe, stay healthy. Hashtag kita jaga kita. Seterusnya, sebelum para hadirin meninggalkan majlis, mohon kerjasama para hadirin untuk berdiri di tempat masing-masing bagi sesi bergambar.